Seorang insan di tabir malam tersenyum di balik kepayahan, tidak akan layu mencurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u du'a qabla durus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, boleh duduk, pelajar mengajar boleh duduk. Kaifa halukunna hazal yaum ya thalibat? Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillah. Baik. Okey, pada pagi ini Ustazah akan mengajar awak pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 untuk meneruskan pembelajaran kita pada minggu lepas. Okey, cuba tengok di skrin. Okey, apakah yang tertera di skrin? Kasut. Okey, kasut. Okey, apa yang terdapat pada kasut itu? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Pernah tak awak semua memiliki kasut seperti ini? Tidak wujud, syukur alhamdulillah. Okey, gambar yang kedua. Selamat berbuka puasa. Okey, rasa-rasanya apa yang dibuat? Makan. Makan di bulan puasa. Dan seterusnya ialah wanita pakai baju yang ada ayat Al-Quran. Okey, daripada ketiga gambar yang Ustazah tunjuk ni, rasa-rasanya apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey, gejala mempersendakan agama. Okey, itulah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, pandai semua. Okey, seterusnya cuba dengar ayat Al-Quran ini secara khusyuk, teliti dan memahami. Okey, kita dengar ayat Al-Quran. Okey, itulah tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu larangan mempersendakan agama. Okey, pelajar-pelajar sekalian, sila lihat ayat Al-Quran, surah Al-An'am ayat 70 yang terpapar di whiteboard tu. Okey, pelajar-pelajar sekalian, dengar Ustazah baca dulu. Okey, lepas ini kita akan baca beramai-ramai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi aw tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika allazina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Okey, pelajar-pelajar sekalian, sila baca ayat yang tertera di hadapan skrin. Okey, wahid, isnan, salasah. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalil ladzina ittakhadhu dinahum
salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khaz minha. Ulaika allazina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'azabun alimun bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Okey, ada tak sesiapa yang ingin membaca ayat Al-Quran ini secara bertajwid? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Pelajar-pelajar sudah mendengar Ain membaca ayat Al-Quran. Okey. Bacaannya tadi terdapat kesalahan ataupun tidak? Ada tak sesiapa yang perasan kesalahan tajwid? Okey, wazaril lazim mana dinahum la'iban walah ha. Al-ha tu. Ha mestilah bunyi dalam data dia. Sebutkan ha kurang jelas. Dan juga masalah ikhfa hakiki. Mildu lillah. Dan juga idgham al-gunnah waliyun wa. Okey, itu sahaja. Syukran. Okey, ada lagi sesiapa yang ingin membaca ayat Al-Quran ini? Saya salah. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. Terima kasih atas bacaannya. Sungguh lunak, tetapi ada kesalahannya sikit sahaja, itu idgham bila gunnah. Wa in ta'dil kulla adlillah. Tidak perlu diidghamkan, idghamkan adlillah. Okey, siapa lagi yang ingin mencuba? Okey, silakan. Apa kau? وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين
أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Astagfirullahaladzim. Bacaannya bertajwid yang sempurna. Warattilil Quran atau tartila. Okey, siapa lagi yang ingin mencuba? Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وعند عدل كل عدد لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. Siapa lagi yang ingin membaca? Seorang lagi. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لله يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Okey, setelah kita mendengar bacaan daripada sahabat-sahabat awak semua, sahabat-sahabat Antuna semua, terdapat beberapa kesalahan yang berkenaan dengan hukum nun, sakinah dan tanwin. Okey, kesalahan yang pertama ialah kesalahan dari segi idgham ma'al gunnah. Contoh la'iban wa, tanwin berjumpa dengan waw, mestilah didengungkan sekadar dua harakat. Begitu juga yang paling ketara sekali ialah iqlab. Sumbima, kena sebutkan yang betul. Jangan tutup dua bibir mulut awak, jangan rapat. Kena renggangkan sedikit. Nafsum bima, dia bergetar dua bibir itu. Barulah sebutan bagi ikhlas itu betul. Dan seterusnya sebutan ikhfa hakiki. Wa'il nun mati berjumpa dengan ta. Wa'il ta'dil, itu adalah sebutan bagi ikhfa hakiki. Okey, seterusnya cuba pelajar-pelajar lihat ayat di paparan skrin di hadapan, iaitu surah Al-An'am ayat 70. Okey, ayat ini, intisari ayat ini ialah ingin menceritakan kepada kita mengenai kenekaan manusia hari ini. Mereka ini leka dalam kehidupan sehingga kan memperlekehkan agama. Jadi sesiapa yang ingkar dan kufur, Allah akan membalasnya di akhirat dengan memberikan mereka minuman air panas yang bergelegak. Itulah bagi orang yang mempersendakan agama atau orang yang menghina agama, memperlekehkan agama. Jika kita lihat kehidupan hari ini, ramai masyarakat hari ini mengejar kemewahan dunia dan alfa, leka dengan kemudahan, kecanggihan yang kita ada hari ini. Salah satu isu ataupun masalah yang berlaku pada hari ini ialah perbuatan yang menghina agama. Okey, salah satu contohnya ialah memijak Al-Quran. Lagi
menyebarkan hadis palsu. Okey. Cuba tengok. Okey, cuba tengok paparan di skrin ni gambar. Okey, kenal tak ini siapa? Kasim Ahmad. Okey, Kasim Ahmad terlalu famous. Dia adalah seorang anti hadis yang tidak suka hadis. Okey, apa pendapat dia? Okey, cuba pelajar-pelajar tengok. Okey. Antara salah satu gejala yang menghina agama Islam ialah perbuatan mendedahkan aurat. Okey. Okey, Kasim Ahmad juga dia menentang perempuan yang menutup aurat. Contoh pakai kain, memakai tudung. Okey, dia menentang sebab apa? Dia kata aurat sebenarnya adalah bersifat terbuka. Definisinya ialah aurat ini terbuka. Okey, pada zaman jahiliyah, okey, kebanyakan masyarakat perempuan jahiliyah tidak menutup aurat. Okey. Okey, Kasim Ahmad ni berpendapat wanita yang menutup kepala mereka dengan kain tudung ni adalah untuk mengelakkan daripada debu masuk ke dalam rambut mereka. Itu fakta dia. Okey, sebab itulah Kasim Ahmad ni pendapat dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada gejala wanita memakai tudung berfashion, salah satu taktik ataupun salah satu cara untuk menghina agama Islam. Okey, apa lagi yang dapat kita tahu perbuatan yang menghina agama selain daripada memakai kain tudung ataupun fashion? Mengadakan kempen I want to touch the dog. Mengadakan kempen ataupun I want to touch the dog. Itu ialah isu yang terbaru pada baru-baru ini. Okey, kempen. Okey, apakah pendapat pelajar-pelajar sekalian mengenai isu ini? Adakah ianya betul-betul menghina agama ataupun sebaliknya? Adakah boleh kita katakan ini adalah salah satu kempen untuk menyelamatkan anjing-anjing daripada berkeliaran di tempat yang tidak sepatutnya? Okey, apakah pandangan pelajar-pelajar sekalian mengenai isu I want to touch a dog yang telah kita alami baru-baru ini? Okey, apakah pendapat pelajar-pelajar? Siapa yang ingin memberi pandangan? Saya. Okey, sila. Pada pendapat saya, kempen ini seolah-olah menghalalkan benda yang haram. Okey, kenapa? Kenapa kempen ni seolah-olah menghalalkan apa yang haram? Apa yang haramnya? Menyentuh anjing. Menyentuh anjing adalah haram. Haram ke? Haram. Kenapa haram? Telah disebutkan dalam Al-Quran. Telah disebutkan dalam Al-Quran. Okey, pendapat lain? Okey, sila. Okey, apa pandangan awak? Pada pandangan saya bantah cara pemikiran manusia zaman sekarang sering berubah kerana mengikut nafsu sendiri. Pada pendapat saya, di Malaysia menurut mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi, dan boleh kita berbuat demikian. Okey. Lagi? Awak sokong ataupun tidak yang kempen ni? Tidak sokong. Pendapat saya, separuh daripada saya sokong, separuh daripada saya bantah. Kerana dengan saya sokong itu, betul cara mereka membuat demikian. Tetapi, kena ada unsur yang yang positif juga dalam sesuatu perkara. Contohnya, kita melihat anjing di tepi jalan berkeliaran, melihat kehausan dan juga kelaparan dia. Kita harus memberikan makanan, bukan kita menyentuh dia dengan perasaan
ingin mencuba bagaimana rasanya menyentuh seekor anjing. Dengan saya bantah pula, bagaimana menurut agama perlakuan itu tidak logik di pemikiran Islam kerana mazhab Syafi'i telah melarangnya kerana itu adalah perbuatan yang haram di sisi Dan Islam. juga telah disebut dalam Al-Quran dan hadis. Okey, terima kasih. Syukran jazilan. Okey. Pendapat yang boleh kita kongsikan bersama. Okey, ada lagi tak? Ada tak sesiapa yang menyokong kempen ini? Sokonglah. I want to touch a dog. Kita tidak boleh sokong kerana ini adalah salah satu perbuatan yang menghina agama Islam, khususnya. Oleh itu kita kena berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara agar tidak terjerumus ke dalam maksiat ataupun ke dalam perkara yang boleh melakukan dosa ataupun perkara yang boleh kita dapat dosa. Okey, ada persoalan lagi hari ini? Ada persoalan lagi mengenai tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu larangan menghina agama. Apakah akibat kita mempersembahkan agama? Okey, satu soalannya bagus. Okey, apakah akibat kita mempersendakan agama? Okey, akibat yang pertama ialah siapa yang ingin mencuba untuk jawab? Apakah akibat menghina agama? Akan dilaknat oleh Allah. Akan dilaknat oleh Allah. Dapat dosa. Okey, lagi? Terjerumus ke dalam api neraka. Terjerumus ke dalam api neraka. Lagi? Tidak diredai Allah. Akidah lemah, semakin goyah, hidup tidak tenteram. Itu adalah akibat-akibatnya. Okey, bagaimana pula cara untuk menangani masalah ini? Okey, salah satu caranya ialah pihak-pihak yang berkaitan ataupun pihak-pihak yang terlibat mestilah mengambil tindakan yang tegas dengan mengeluarkan saman ataupun tindakan yang sewajarnya lah. Okey, yang kedua juga kita boleh memberi kaunseling kepada mereka yang menghina agama Islam. Seperti yang telah awak lihat pada dua gambar, iaitu seorang lelaki Cina dan perempuan Cina yang makan di bulan puasa, menghina agama Islam. Maksudnya pihak berwajib telah memberi tindakan yang sewajarnya kepada dua orang Cina itu. Okey, seterusnya lagi mengadakan program-program kerohanian mengenai agama Islam agar masyarakat pada hari ini tidak dengan sewenang-wenangnya memperlekehkan agama Islam. Okey, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lagi ya Ustazah. Ma'assalamah. Guruku, jutaan penghargaan kuutus untukmu.